لله رب العالمين القائل قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Kata-kata, adakah kalian mahu mengajar Allah tentang agama ini, sedangkan agama ini diturunkan daripada Allah yang mengetahui segala di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui ke atas segala sesuatu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebagai kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasarahu wa jahada billahi haqqa jihadih. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Pengurusi Majlis yang saya hormati Profesor Madya dan Encik Muhammad Zaidi bin Razali, di mana yang saya ada dua pelajar Universiti Malaysia Terengah, Dr. Iswadi bin Azmi di Badan Pengarah Operasi Pusat Islam Sultan Mahmud UMD, seluruh doktor kuasa daripada Pihak Pusat Islam, daripada Rumah Kaji, daripada Universiti Quran Abu, seterusnya para pensyarah, tidak dilupakan adik-adik, siswa, siswi yang saya difahamkan ada peperiksaan tetapi sudi untuk melapangkan masa, juga ayah ibu dari keluarga LP yang sudi hadir pada pagi ini. Surah Al-Hujurat adalah surah yang sangat istimewa kerana 5 sebab. Pertama sekali, ia adalah bukti Al-Quran menegur pembaca. Al-Quran tidak seharusnya dibacakan hanya sekadar untuk mendapatkan ilmu atau apa yang disebut sebagai tabarruk. Ia benar Al-Quran dibacakan kerana Rasulullah SAW menyebut dalam hadis yang sahih tentang ganjaran pahala yang diperolehi oleh pembaca Al-Quran apabila mereka membaca bukan satu ayat, bahkan satu huruf. Setiap huruf yang dibacakan itu ada ganjaran, ada pahala. Tetapi surah Al-Hujurat adalah bukti ruginya sekiranya seseorang itu membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan berkat, sedangkan dia tidak memahami apa yang dibaca. Terima kasih kepada juru tilawah dan juru terjemah, kerana dengan adanya terjemahan sekurang-kurangnya kita memahami apa yang mahu disampaikan daripada surah yang ke-49 yang mempunyai 18 ayat ini. Dengan dibacakan terjemahan, sedar tidak sedar kita merasakan ada ayat-ayat tertentu yang menegur kita. Saya yakin kalau tidak semua ayat, ada satu dua ayat yang seperti menampar-nampar diri kita, seperti kena kepada batang hidung kita. Kerana inilah fungsi Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan, bukan sekadar sebagai petunjuk, bukan sekadar sebagai bukti penjelasan, tetapi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bukan sekadar Quran awal, ini adalah furqan awal. Apa makna furqan? Memisahkan diriku daripada tabiatku yang lama. Quran mengubah karakter, Quran mengubah sikap. Jadi surah ini penuh dengan pesan-pesan membabitkan sikap, karakter, perangai. Jadi Quran ini tuan-tuan semua, bila kita baca, sebenarnya setiap ayat-ayatnya menegur pembaca. Lalu sepatutnya pembaca Al-Quran akan sibuk membaiki dirinya, memuhasabah dirinya, banyaknya dosa yang dia buat daripada mula
mata. Jadi itu yang pertama. Istimewanya surah ini kerana dia bukti Al-Quran berinteraksi dengan pembaca. Pembaca terasa hati dengan teguran-teguran Al-Quran, dengan tamparan-tamparan Al-Quran tanpa ini basah. Tetapi lembutnya adalah pesan-pesan, kata Pak Qurasyihab, pesan-pesan Al-Quran. Ini antara surah-surah yang A to Z berbicara tentang perubahan sikap yang perlu dilakukan oleh kaum muslim. Itu yang pertama. Banyak surah kita baca yang kita nampak hanyalah ayat itu menyuruh kepada berfikir tentang kejadian alam, ataupun ayat itu berbicara tentang hukum hakam. Tetapi ayat mana yang menegur saya? Ini antara bukti surah yang menegur kita secara direct. Kalau kita tidak terasa dengan surah ini, maknanya kita ada masalah untuk memahami surat yang Allah utuskan directly kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, istimewanya surah Al-Hujurat ini adalah kerana ia adalah antara surah yang terbaik untuk anda photostat translationnya dan beri kepada acuh dan gopan. Ini adalah surah yang terbaik untuk anda berikan translationnya kepada non-Muslim. Kenapa? Kenapa? Sebab hari ini mereka menganggap, khususnya di luar daripada Malaysia, khususnya di Amerika, di UK, di France, di Jerman, khususnya non-Muslim di sana, mereka menganggap Muslim is terrorist. Mereka melihat orang yang bertudung ini kasar. Mereka melihat orang yang berjubah berserban ini kerjanya adalah memikirkan macam mana nak rosakkan gereja orang. Betul tak? Hari ini punya keadaan. Jadi photostat translation surah ini dan berikan kepada rakan-rakan non-Muslim supaya mereka nampak ajaran Islam tidak begitu. Ini bukan sekadar surah ini tiada satu ayat pun mengenai jihad. Bukan itu sahaja isunya dan keunikan surah ini. Sebab kalau anda baca dalam Quran, surah-surah yang turun di Madinah ini, hampir ke semua surah-surah yang turun di Madinah, namanya surah Madaniyah, mesti ada cerita pasal perang. Mesti ada ayat-ayat memerintahkan jihad. Sama ada surah yang panjang-panjang seperti Ali Imran yang turun selepas perang Uhud, ataupun An-Nisa yang turun selepas perang Uhud, ataupun surah yang pendek-pendek seperti As-Saff, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Mumtahinah, At-Taghabun. Mesti ada cerita antara pertempuran kafir dengan Muslim. Tetapi surah ini menariknya, bukan kebetulan tiada satu ayat pun berbicara tentang jihad, melainkan ayat 15 sahaja. Itu pun berada di hujung-hujung surah dan dia bukan bersifat perintah. Ia adalah ayat yang menyebut pengiktirafan Allah kepada orang yang beriman dalam arti kata yang sebenar. Tetapi surah ini non-Muslim yang matang, yang objektif, mereka akan kata, menarik ya Quran. Quran kamu berbicara tentang sesuatu yang kami juga perlukan. Sebab apa yang diajar dalam surah kamu ini, surah ini adalah apa yang kami juga perlukan dalam agama kami. Sebab manusia mana suka dimaki? Manusia mana suka dicerca? Manusia mana yang suka kehidupannya diintip-intip? Manusia mana yang suka keburukannya disebarkan? Siapa suka bila ada orang naik suara kepada kita? Jadi isu-isu mengenai jangan naik suara, jangan mengubah, jangan mengintip, jadilah pendamai, jangan sarkastik.
Jangan menghina, jangan sebar berita tidak pasti. Ini bukan hanya keperluan orang Islam. Ini keperluan manusia yang mau hidup dengan aman dan sejahtera. Betul tak? Jadi sampaikan walau satu ayat. Balighu anni walau ayat daripada surah ini. It's very universal values dalam surah. Biar non-Muslim nampak mereka perlukan pesan-pesan daripada Quran. Hudan linnas, Quran turun dalam bulan Ramadan sebagai petunjuk kepada seluruh manusia yang ada sifat kemanusiaan. Bukan sekadar petunjuk kepada orang beriman. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Quran turun dalam bulan Ramadan sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Jadi Quran awal ini perlu digunakan untuk menyebarkan mesej yang indah daripada surah Al-Hujurat kepada seluruh manusia. Itu yang kedua. Saya kata, ya. Yang ketiga, kebanyakan surah-surah Madaniyah mesti ada asbabun nuzul. Tahukah anda apakah itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul ini adalah cerita-cerita di sebalik surah itu turun. Hampir ke semua surah-surah yang turun selepas hijrah ada cerita Nabi di belakang tabir surah tersebut. Surah Ali Imran ada kaitan dengan perang Badar, perang Uhud. Surah Nisa ada cerita perang Uhud. Surah Tahrim ada cerita Nabi dengan isteri-isteri Nabi. Surah Talaq pun sama. Surah Mumtahinah ada cerita Nabi berbai'ah dengan musliman. Surah Mujadilah ada cerita Khawlah mengadu masalah pada Nabi. Kalau dah kaji Quran, cerita-cerita yang turun, cerita-cerita di sebalik perbunan tapi disebut sebagai asbabun nuzul, sebut ramai-ramai. Biar seluruh dunia dengar berapa ramai nak tanya nanti hari ini. Asbabun nuzul, menariknya surah ini memang benar ada asbabun nuzul. Surah ini ada kaitan dengan Sabit bin Qais. Surah ini ada kaitan dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Surah ini ada kaitan dengan kabilah Arab Badui daripada Bani Tamim. Ya benar, surah Al-Hujurat pun ada kaitan dengan nama-nama tertentu dalam lipatan sejarah 1400 tahun yang lepas, seperti surah-surah Madaniyah yang lain. Tetapi menariknya surah ini, kalau anda tak tahu asbabun nuzul pun tak pun. Kenapa? Sebab bila anda baca surah ini, anda seperti tidak memerlukan asbabun nuzul, kerana aku sendiri sudah menjadi asbabun nuzul surah ini. Maknanya apa? Aku sendiri mungkin sebab surah ini diturunkan. Keterlanjuran mengata orang, keterlanjuran mengumpat seseorang, keterlanjuran mengaitkan seseorang di FB, di IG, di Twitter. Mungkin antara sebab surah ini seperti seolah-olah baru diturunkan. Subhanallah, Quran seperti baru diturunkan. Jika anda baca surah ini daripada awal hingga ke akhir. Jadi ini yang menarik tentang surah ini. Anda tak tahu asbabun nuzul, tak mengapa. Kenapa? Bila baca daripada awal surah ini, seperti ayat-ayat itu bukan menegur Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Seperti surah ini bukan menegur Sabit bin Qais. Tapi surah itu tegur aku. Seperti akulah yang menyebabkan surah ini diturunkan. Jadi ini yang menarik tentang surah Al-Hujurat. Kalau dibandingkan dengan surah-surah Madaniyah yang lain. Kemudian yang keempat, surah ini satu-satunya surah yang dikaji oleh para ulama tafsir, surah yang paling lantang, berterus terang, membezakan Islam dan iman. Apa beza Islam dan iman? Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah
pada ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui Bani Tamim itu berkata, kami telah beriman wahai Muhammad. Lalu katakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu sebenarnya belum beriman, tetapi cukuplah kamu kata kamu telah muslim, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi apakah beza iman dan Islam? Surah ini memberikan definisinya. Tuan-tuan, bila kita solat, kita muslim. Itu tanda kita muslim. Bila kita selesaikan zakat fitrah sebelum 1 Syawal, kita membuktikan kita muslim. Siapa yang membantah zakat fitrah, keislamannya diragui. Kita berpuasa dalam bulan Ramadan untuk membuktikan kita muslim. Maka dalam bahasa ringkasnya, Islam adalah ketaatan. Menjadi muslim adalah bertindak. Kita melakukan sesuatu, itu muslim. Kita patuh dan taat, itu muslim. Tetapi kan, berapa ramai yang solat, dia tidak khusyuk, hatinya tidak bersih dengan ayat-ayat yang dibacakan dalam solat. Berapa ramai yang berpuasa, tetapi dia tidak menghayati puasa dikerjakan. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai berpuasa tidaklah diperolehinya melainkan lapar dan dahaga. Seperti kata Allah dalam hadis qudsi, aku tidak berhajatkan mereka meninggalkan makan dan minum di siang hari kalau mereka tidak boleh meninggalkan perkataan yang sia-sia. Nah, ini contoh orang-orang yang muslim. Mereka menunaikan solat, tapi solat tidak membentuk kualiti hati. Mereka berpuasa, tapi puasa tidak membentuk kualiti hati. Mereka menunaikan zakat, tapi zakat itu berasal daripada perkataan zakiyah, zaki, wa tuzakkihim. Tapi zakat yang dikeluarkan dari tujuh satu kepala tidak menzakatkan hati, tidak membersihkan hati. Jadi rupa-rupanya ini cerita dalam surah ini. Mereka sudah muslim tapi cakap kasar pada Nabi. Mereka sudah muslim, mereka solat, mereka tak ada masalah meragui hukum hakam yang fardu. Mereka tak ada masalah kepada perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Tetapi mereka tidak berakhlak dan beradab. Akhlak dan adab inilah yang dibentuk oleh iman. So iman adalah perkara yang besar. Sebab itu 13 tahun Nabi ajar iman di Mekah. Bila sampai ke Madinah, Nabi meminta para sahabat untuk membuktikan keimanan dalam bentuk solat, zakat, haji umrah, puasa. Tetapi tahukah anda, surah Al-Hujurat antara surah-surah terakhir turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun pada tahun yang ke-8 Hijrah. Lebih kurang selepas Mekah telah berjaya dibuka. Tahukah anda, Mekah berjaya dibuka oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 27 Ramadan tahun 8 Hijrah. Maknanya Madinah dan Mekah sudah jatuh ke tangan Nabi, dan orang-orang Islam dapat melakukan ibadah tanpa sebarang halangan. Dan tahun yang ke-9, maafkan saya, bukan tahun yang ke-8, tahun yang ke-9, tahun ini disebut sebagai Am Wufud. Apa yang disebut sebagai
ambassadors, tahun ambassadors, ramai orang datang ke Madinah kerana yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka datang beramai-ramai untuk menyatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami dengan ini mengakui Allah itu Esa dan kamu Rasulullah. Mereka datang untuk menyatakan keislaman. Mereka berbondong-bondong datang untuk menyatakan keislaman kerana Islam sudah tersebar ke seluruh tanah Arab, sehingga penyembah-penyembah berhala ini sudah tiada sebab untuk kekal menyembah berhala. Lalu mereka datang kepada Nabi tahun yang ke-9 untuk menyatakan keislaman mereka. Tetapi kenapa surah ini turun setahun, 2 tahun menjelang Nabi wafat? Kerana Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi tak boleh wafat selagi seluruh masalah perangai tidak ditegur. Benda kecil tuan-tuan, tetapi besar di sisi Allah dan besar di sisi Nabi. Benda kecil. Nanti saya akan tunjukkan apa makna ayat 1 ayat 2. Benda kecil, tapi besar di sisi Allah dan Rasulnya. Ini namanya ada. Benda kecil, tapi besar. LCD, banyak-banyak kita bila buat presentation kan. Bila dia buat presentation, ada LCD atas meja untuk paparkan dia punya assignment kan. Kadang-kadang bila LCD tu tak sampai ke atas, papan putih dia turun ke bawah, kadang-kadang pelajar-pelajar kita segelintir je, dia orang lapis LCD dengan buku. Jadi benda tu kecil, lapis LCD nak bagi tinggi dengan buku. Benda tu kecil, tapi bagi saya benda besar. This is how to respect the knowledge. Ini cara kamu anak-anak hormati ilmu dalam buku ni dengan jadikan dia pelapis LCD. Ini harga ilmu kepada kamu. Jadi benda kecil, tapi bagi orang-orang yang sangat mementingkan adab, al-jabal rabbi fa ahsana ta'dib, Tuhan membentuk adab. Maka aku adalah sebaik-baik adib. Maka berikan perhatian kepada segala perkara yang Nabi tegur, membabitkan akhlak. Kerana ini tujuan Nabi diutuskan. Bila selesai Nabi tegur, Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, tuan-tuan sekalian, ini surah yang terbaik untuk anda membezakan antara apa yang disebut sebagai nilai-nilai Islam dan tradisi Islam. Apa beza nilai Islam, Islamic values, dengan tradisi Islam? Tradisi adalah apa yang kita warisi daripada orang-orang terdahulu. Tradisi adalah apa yang kita warisi daripada nenek moyang kita, daripada ayah mak kita. Tetapi tradisi Islam maknanya apa? Benda tu ada hujah, benda tu ada dalil. Jadi kita melakukannya bukan kerana mak ayah suruh, kita melakukannya kerana ada hujah. Maka tradisi itu adalah tradisi yang Islami. Tetapi perlu diingat, ada tradisi yang tidak Islami. Maka kita perlu menilai apa yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, apa yang ramai orang buat. Ia belum tentu baik untuk saya buat. Maka perlu penelitian. Contoh, dalam konteks orang ini, mereka adalah orang yang berserban, mereka adalah orang yang berjubah. Tetapi bila bercakap fasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah kabilah wufud, ambassadors daripada Bani Tamim. Kalau anda baca Asbabun Nuzul surah ini, mereka berjubah berserban, tapi cakap kasar. Is that Islamic? That is not Islamic. Walaupun pakai jubah, pakai serban. Jadi kita kena nilai dengan teliti. Dan kita tidak boleh judge Islam or not Islamic just by its cover. No. Jadi walaupun seseorang itu bersih pakaiannya, tetapi kalau tutur bicaranya adalah menyakitkan hati orang-orang beriman, that is not Islamic. So kita kena objektif. Surah ini
ikhtiar. Walaupun dia berjubah dan berserban sebagaimana wanita ini, tetapi perhatikan juga kepada tutur bicaranya, cara dia berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bercakap dengan baik sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim yang juga berjubah dan berserban, maka itu tradisi yang Islam. Itu yang kita mahukan. Jadi boleh nampak ya. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan berkongsi dengan anda dalam masa yang terbatas ini 11 perintah daripada surah Al-Hujurat yang saya keluarkan daripada 18 ayat surah ini. So kita fahami dengan mudah saja macam mana surah ini dapat dilihat 11 perintah keluar kepada kita. Pertama sekali, ayat pertama. Apa yang diajar daripada ayat pertama? Ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Dalam surah Al-Hujurat, anda akan temui 5 kali wahai orang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila Allah menyebut wahai orang-orang beriman, maka tolong beri perhatian. Kerana ada kebaikan pada perintah yang mahu disuruh atau larangan yang Allah keluarkan. Ibnu Mas'ud menyebut please pay attention, extra attention bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, kerana itu ada kaitan dengan kamu. Ramai orang terlepas pandang pada ayat-ayat yang Allah sebut wahai orang-orang beriman. Dan surahnya ada 5, ya ayyuhalladzina amanu. And then surah ini berakhir dengan ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas, iaitulah ayat yang ke-13. Jadi menarik ya, Allah Ta'ala memulakan dengan wahai orang-orang beriman, dan hujung-hujung surah wahai seluruh manusia, beriman atau tidak beriman. Maknanya apa? Ubah orang Islam sebelum bercita-cita nak ubah dan Muslim. Kita tunjukkan peluang, kita tunjukkan model, kita tunjukkan perangai kita ni baik terlebih dahulu, barulah kita bercakap pada non-Muslim. Kerana non-Muslim mereka tengok perangai kita terlebih dahulu, ya, barulah mereka boleh terkesan dengan Islam yang kita nak sampaikan. Orang sebut sebagai dakwah bil hal, lebih tajam daripada dakwah bil lisan. Baiklah, tuan-tuan sekalian, ayat pertama ini bermakna jangan dahulukan pendapat kamu mengatasi apa yang telah dikeluarkan keputusan oleh Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Bila sesuatu perkara itu telah jelas hukumnya daripada Quran dan Sunnah, daripada Allah dan Rasul, maka kamu jangan pandai-pandai buat hukum sendiri. That's the point. Ayat pertama. Kerana apa? Kerana adanya orang-orang Islam yang apabila Allah Ta'ala uji dengan ujian ketaatan, mereka rasa seperti mereka berhak untuk memberi pandangan dalam perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya telah putuskan. Maka sepatutnya berdasarkan ayat yang pertama ini, dia jangan ikut hawa nafsu dia. Dalam perkara-perkara yang telah jelas, muhkamat, Allah dan Rasulnya telah putuskan, maka jangan kamu memandai-mandai mendatangkan keputusan kamu. Sebagai contoh, kita sayang pada seseorang, lalu kita nak dating dengan dia. Kita tak bersedia untuk berkahwin, tapi kita nak dating.
sebelum kita dating tu, sepatutnya kita tanya dulu ustaz-ustazah ni, ada ke Allah dan Rasul sebut something tentang dating? Ini ciri mungkin pada ayat pertama. Dia takkan beri pendapat dia selagi telah jelas Allah telah menyebut sesuatu dalam surah Al-Ahzab dan An-Nur, ataupun Rasulullah sudah membuat keputusan, iaitulah janganlah wanita lelaki berdua-duaan, kerana yang ketiganya jika tiada didatangkan mahram, pasti yang ketiganya adalah syaitan. Itu contoh paling mudah. Jangan pandai-pandai. Kalau kami cuma nak bincang pasal saya sekarang kan exam dah. Jadi kami just nak bincang. Pukul 2 pagi, you nak bincang anak nanti 2 pagi apa cerita? So jangan terlalu bermain dengan hawa nafsu dan syaitan. Bila Allah dan Rasul yang terang-terang sebut, maka letak ke tepi pendapat peribadi kamu. Jangan bermain-main dengan hukum Allah. Itu yang pertama. Itu kalau kita dengan orang yang kita sayang. Kalau kamu nak bawa kepada perkara yang lebih besar dalam bernegara, ini lebih penting. Ayat pertama ini contoh. Saya punya tempat mengundi, ada calon Muslim, ada calon non-Muslim. Mana pun saya undi. Jadi di situ kita perlukan apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Jadi pendek kata kena rujuk para ulama. Okey, contoh lain. Bolehkah saya memberikan zakat kepada Tabung Harapan Malaysia? Jadi apa kata Allah, apa kata Rasulullah? Pendek kata rujuk para ulama. Mereka pewaris para nabi. Mereka cuba memahami apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Rasulullah sebut dalam hadis, and then mereka istinbat hukum, boleh ke tak boleh. Jadi daripada sekecil-kecil diri sampai kepada sebesar-besar urusan negara, boleh tak saya nak merosakkan undi saya? Sebab saya rasa tak tiga penjuru. Jadi jangan buat fatwa sendiri. Mestilah bertanya kepada mereka yang ada berilmu. Nanti kita merosakkan keberagamaan kita. Benda tu ada hukum sebenarnya. Benda tu ada hukum. Kita tak tahu sebab tidak bertanya. Jadi itu contoh ya, yang lebih semasa daripada sekecil-kecil. Saya sakitlah, sakit perut yang amat sangat, dan saya rasa tak empuk nak puasa. Jadi dah malu main. Boleh buka puasa kan tak? Jadi tanya Allah, tanya Rasulullah. Pendek kata tanya para alim ulama. Tanya asatizah di UMT ni boleh ke tidak? Jadi bila kita tanya, maknanya kita diberitahu apa yang Allah atau Rasulullah sebut. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu adab yang pertama. Yang kedua, kita ada 11. Jadi kita tak boleh nak lama-lama sangat. Yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, jangan tinggikan suara kamu mengatasi suara Nabi. Dan jangan jadikan suara kamu keras sama seperti bila kamu bercakap dengan sahabat-sahabat yang lain. Asbabun nuzul ayat ini adalah begini. Apabila kabilah Bani Tamim nak sampai, Abu Bakar mencadangkan kepada Nabi supaya seorang sahabat dilantik untuk menyambut kedatangan mereka, kerana sahabat ini dilihat yang terbaik untuk menerima kedatangan Bani Tamim. Mungkin kerana faktor engagement dan seumpama dengannya. Tetapi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar, saya merasakan fulan bin fulan ini lebih baik daripada fulan bin fulan yang kamu cadangkan. Abu Bakar sedikit naik suara berkata, kamu Umar sentiasa mahu berbeza denganku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua sahabat besar
tapi teguran sampai hari kiamat. Ditegur sampai hari kiamat. Maknanya apa? Teguran jadi ayat Quran. Maknanya apa? Bila teguran kepada Umar dan Abu Bakar menjadi ayat Quran, maknanya kesilapan yang dilakukan oleh Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma akan diulangi oleh orang-orang selepas mereka sampai hari kiamat. Kesilapan ini akan terus berlaku. Maka ayat ini kekal relevan, timeless. Ya, ibrah yang bersifat timeless. Kerana dalam pengetahuan Allah, bukan hanya Abu Bakar dan Umar akan melakukan kesilapan, tetapi akan ada lagi mereka yang melakukan kesilapan. Iaitulah, ya Nabi dah wafat, tapi ajaran Nabi ini ucapan yang keluar daripada mulut Nabi, namanya Quran. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu seperti Nabi. Itu Nabi. Maka apa makna jangan naikkan suara? Jangan naikkan suara ini, tuan-tuan. Jangan berkelahi, jangan bergaduh atas nama agama. Ia adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Contoh ya, saya ada satu hadis dan saya bacakan hadis itu untuk menggurukan satu kumpulan. Kumpulan itu bila mendengar hadis yang saya baca, mereka balas dengan hadis lain untuk melawan saya. Kedua-dua membaca hadis yang sahih. Tetapi baikkah perangai serang-menyerang? Ini makna depan Nabi naik suara. Hadis Nabi perlukah sampai naik suara? Sebab itu adab dengan hadis Nabi. Kata Hamka sangat indah. Saya mengetik kata-kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Dengar ya. Beliau mengetik daripada Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Bila mana ada orang menyebut sesuatu hadis, sabda beliau, sabda Nabi, dengarlah baik-baik dengan hormat. Tentu saja ada orang merasakan dirinya pintar akan bertanya tentang siapa perawi hadis ini. Hadis ini sahih atau dhaif? Asli atau palsu? Hamka kata, bertanya hadis itu sahih ataupun tidak mestilah dengan benar. Jangan kasar. Jangan seolah-olah ia bukan perkataan Nabi. Hanya kerana sekali dengar, ia seperti hadis yang tidak sahih. Sekalipun tidak sahih, dalam ilmu hadis ada maratib-maratib lain. Ada hasan, ada dhaif. Dhaif dari sudut matan, tetapi kadang sahih dari sudut makna. Jadi kita kena belajar. Jadi pendek kata, kalau saya baca hadis untuk menegur satu kumpulan, saya kena lunakkan. Saya kena beradab seolah-olah Nabi itu ada depan saya. Dia menilai saya membacakan ucapan dia. Jadi saya tak akan baca hadis dengan kasar untuk memarahi, untuk membid'ahkan, untuk menyebabkan orang lain marah, sehingga mereka balas dengan hadis juga. Jadi sesiapa pun yang diserang atau yang menyerang, bila berdepan dengan hadis, tolong hormat. Ini bukan ucapan orang sebarangan, kata Hamka. Ini adalah ucapan semulia-mulia manusia yang telah berbungkus rumus, mengeluarkan peluh dan darah, mengeluarkan manusia daripada gelap gelita fikiran kepada terang benderang dan pengetahuan. Ini kata Hamka. Jika mendengar orang membaca hadis, hendaklah mendengar dengan hormat. Jangan orang pun tak baca sampai habis, kita dah mula angkat tangan tanya soalan. Ini tidak beradab, kata Hamka. Bila seseorang membacakan hadis, biar dia baca sampai
You didn't get the point kalau hadis tidak dibacakan sampai habis. Ada dengan Nabi. Seperti Nabi itu hidup ada. Bila Nabi kecek sampai habis. Sebab yang jenis mencelah masa Nabi bercakap, hati-hati. Yang suka mencelah bila Nabi bercakap adalah mereka yang bernama munafik. Mereka cari pasangan dengan Nabi SAW. Jadi kita kena beringat, bila seseorang membacakan hadis, dengarlah dengan hormat sampai habis dibacakan hadis itu. Hendaklah membaca dengan jujur, bukan semata-mata hanya mahu mengalahkan lawan. Tafsir Al-Azhar. Allah yang ramai yang saya tinggalkan kepada anak-anaknya, antara tafsir yang paling berharga untuk kita baca di Nusantara. Jadi itu makna perintah yang kedua. Jangan berkelahi. Orang hadis bergaul dengan orang hadis, sedangkan kedua-duanya boleh berbeza pendapat. Berbeza pendapat adalah keperluan. Tetapi tolonglah berbeza pendapat sebagai adik-beradik. Kerana kita ada ayah yang sama namanya Rasulullah SAW, tak malu berpegang di depan ayah. Jadi biarlah seperti saudara-saudara Yusuf, akhir sekali memaafhi antara satu sama lain. Satu lagi, makna ayat yang kedua ni, adik-adik ya, tuan-tuan sekalian, antara adab dengan Nabi adalah bila disebut Muhammad, tolonglah hargai lelaki ni. 2 ke 3 tahun dia tak tidur dengan Lena, semata-mata nak sampaikan Quran. And we didn't say sallallahu alaihi wasallam. This is the only way we want to say thank you, ya Rasulullah, kerana darah mengalir di Uhud, Islam sampai kepada kami. Jadi at least bila anda mendengar, apatah lagi anda berucap Muhammad bukan lelaki biasa, tak payah lapis bin Walid, tetapi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bila kita bercakap mengenai Nabi, adabnya adalah cuba angkat Nabi itu ada dengan kita. Dia nak beri syafaat pada kita. Jadi sekurang-kurangnya biar kita tunjukkan kita hormat pada dia. Kita jangan bercakap Nabi ni macam dia tu kawan baik kita, macam dia tu tokoh sejarah. Ya benar, Nabi tokoh sejarah. Tapi bila kita cakap, jangan kita kata Muhammad ni tuan-tuan, dia pernah kalah dalam perang Uhud. Jangan sampai seolah-olah menunjukkan Muhammad dengan Muhammad Ghani ni tak ada beza. Jangan seolah-olah Muhammad dengan Napoleon Bonaparte ada beza. Biar ada sedikit unsur hormat, biar ada sedikit rasa berhati-hati berbicara tentang tokoh ini, kerana dia adalah manusia yang mulia. Jadi bukan sekadar menyebut sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga soal-soal yang membabitkan perkara-perkara yang mungkin kontroversi. Kenapa Nabi berkahwin ramai? Sebagai contohnya. Jadi dalam hal-hal tertentu kita kena kata Allah ada sebab untuk Nabi diperintahkan sedemikian rupa berkahwin dengan lebih ramai. Jadi kita kena anggap dia bukan manusia yang biasa-biasa, sehingga kita boleh cakap pasal dia seperti kita cakap pasal kawan kita. Dia ada adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum tu masih mengenai ayat yang kedua, tetapi diuraikan oleh ayat yang keempat. Maknanya tidak beradab dengan Nabi ini. Ayat 2 kan, naik suara depan Nabi ini, ia sebenarnya ada asbabun nuzul, ada cerita yang boleh kita pelajari daripada peristiwa yang berlaku kepada Bani Tamim. Sebab itu surah ini dinamakan surah Al-Hujurat, kerana Al-Hujurat adalah kamar-kamar Nabi. Maksudnya kamar-kamar yang salah satu kamar ini adalah kamar Nabi beristirahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang
sangat sibuk. Kalau baginda pergi berperang, bukan 1-2 jam masa berehat bila sampai ke Madinah. Dan kita semua sedia maklum, ya, kita semua sedia maklum, lepas Isya menjelang subuh, lepas subuh, ini waktu yang anak-anak jangan masuk ke bilik mak dan ayah, kerana mereka berada di dalam keadaan belum bersedia untuk dimasuki oleh sesiapa. Ini soal adab dalam surah An-Nur. Maka dalam keadaan Nabi berehat, lepas subuh Nabi berehat, tengah hari orang kata-kata panas cik, Nabi berehat qailullah. Dan itu saja masa Nabi ada bersama dengan isteri. Nabi bukan berehat tidur dinner seorang-seorang. Nabi bahagikan masa untuk berehat dengan isteri. Tiba-tiba pada waktu ini tibanya delegasi ambassadors daripada Bani Tamim. Mereka orang yang mahu masuk Islam. Mereka sudah masuk Islam, tetapi mereka mahu datang bertanya kepada Nabi beberapa soalan. Mereka datang pada waktu Nabi qailullah. Bila mereka sampai ke Masjid Nabawi, mereka dapati Nabi tidak ada bersama menyambut mereka. Lalu mereka tidak boleh menunggu walau annahum sabar, tapi mereka tak sabar. Bila mereka tak sabar, mereka memanggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ta'al huna. Nahnu fi intizarik. 'indana su'al. Ta'al huna." Mereka memanggil Nabi dengan panggilan Muhammad. Benda kecil tapi besar. Perempuan memanggil Nabi dengan panggilan Muhammad sebenarnya tak salah. Muhammad itu nama yang mulia. Muhammad kan bermakna yang bersangatan, terpuji. Tetapi Allah Ta'ala dalam Quran hanya beberapa tempat sahaja memanggil Muhammad, dan majoriti tempat Allah tak panggil Muhammad. Allah panggil Ya Ayuhan Nabi, surah Al-Talaq. Ya Ayuhan Nabi, surah Al-Tahrim. Ya Ayuhan Nabi, surah Al-Ahzab. Dan Ya Ayuhan Rasul. Allah panggil dengan pangkat, Allah panggil dengan gelaran. Dan kamu panggil dia Muhammad. Allah panggil dia Nabi, kamu panggil dia Muhammad. Kamu tak belajar daripada Allah. Allah boleh hormat pada Nabi, dan kamu tak pandai hormat Nabi. Dan kamu datang bukan pada masanya, dan kamu panggil dengan bukan panggilan sepatutnya. Benda kecil ya, tapi minta maaf Allah tegur. Mereka berjumpa, mereka berserbat, mereka solat, tapi benda tak kena, masih ada. Ini namanya iman yang belum berkembang. Sebab itu 2 tahun terakhir Quran dah tak berapa turun, kecuali hanya beberapa ayat, dan ayat-ayat tersebut menyentuh tentang iman yang mesti berkembang. Berkembang membentuk karakter. Lepas tu surah ni banyak menyebut takwa. Takwa maknanya apa? Iman 13 tahun di Mekah itu bukan setakat kepercayaan di sini, dan bukan setakat terhenti kepada amal ibadat, tetapi terserlah. Ibarat pokok, iman adalah akar, ibadat adalah batang, tetapi iman itu mesti berkembang sehingga menjadi buah, sehingga menjadi akhlak. Sebab itu cantik, antara ayat yang paling cantik dalam suratul Hujurat adalah ayat yang ke
7. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Maknanya tetapi muncullah Allah menjadikan iman, kamu jadi suka pada perkara-perkara yang bernama iman. 13 tahun disemai di Mekah, kamu cintakan kepada apa yang dinamakan iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat. Tetapi tidak cukup sekadar iman sebagai benih. Iman mesti dikembangkan. Sebab itu Allah kata proses iman itu berkembang, ia adalah proses iman itu hias, perhiasan tubuh. Wa zayyanahu, bila dia dihias ke seluruh hati kamu, ia seperti seorang mukmin mula memakai perhiasan. Bila seorang mukmin memakai perhiasan, siapa tak tertarik? Allah, cantiknya perhiasan dia. Ini makna hati bila telah dihias Allah iman. Iman telah memenuhi hatinya, sehingga segala tutur bicaranya orang kata comel, perangai dia. Jadi nampakkan tuan-tuan, 13 tahun menyemai iman, 8 tahun di Madinah proses menyemai dan membuktikan Islam. 2 tahun terakhir inilah yang disebut sebagai mengembangkan iman, dan itulah yang disebut sebagai takwa. Ya, inilah yang disebut sebagai takwa, dan takwa disebut berkali-kali, ya, berkali-kali di dalam suratul Hujurat. Kalau anda baca daripada awal hingga ke hujung. Baik. Sekarang, selepas kita mengetahui cerita Bani Tamim ditegur oleh Allah menerusi ayat 4 dan 5, kerana memanggil ya Muhammad, ya Muhammad, sepatutnya mereka jangan memanggil waktu itu kerana Nabi perlu berehat, tak boleh tertunggu. Nabi kejap lagi akan keluar memimpin salat subuh, dan nanti selepas salat subuh Nabi akan memberikan jawapan-jawapan kepada permasalahan, fatwa-fatwa yang diminta oleh para sahabat. Masa itu dia bertanya, ada banyak-banyak soalan. Apa tidak pada masa yang sepatutnya? Pada waktu privasi kamu pergi panggil-panggil Nabi, dan panggilan pula panggilan yang kurang enak. Jadi ini asbabun nuzul ayat ini, ya. Boleh faham, ya? Alhamdulillah. Yang ketiga daripada 11. Saya nak tamat 11.30 supaya tuan-tuan ada ruang untuk tanya soalan. Yang ketiga, jangan sebar berita yang tidak diketahui sumber. Menariknya tuan-tuan, kalau anda baca daripada awal surah ini, bagaimana struktur organisasi surah ini, dia bermula daripada kamu sayang Nabi ke tidak? Kalau kamu betul-betul sayang Nabi, apa dua fatwa Nabi, kamu takkan buat fatwa sendiri. Ayat 1. Kamu betul sayang Nabi, kalau kamu sayang Nabi, kamu takkan cakap kasar pada Nabi. So surah ni bermula dengan kamu sayang Nabi kan? Ya, saya sayang Nabi. Ayat 1 mengajar kita jangan dibera. Ya, jangan sumber ikut kepala dan melupakan dan letak ke tepi segala hukum yang telah dikeluarkan Allah dan Rasulnya. Ayat 2 pula bukan pasal dibera. Ayat 2 pula jangan jadi ekstremis, cakap kasar dan nama agama. Jadi cantik ayat 1 ayat 2. Sebab kita terjadi orang pertengahan. Jangan diberang, dan pada masa sama jangan jadi syadid. Jaga tengah-tengah tu. Ini sikap seorang mukmin. Jadi kalau betul sayang Nabi, jadi anda nampak surah ini bermula dengan sayang Nabi, sayang Allah, buktinya sayang Nabi. Tiba-tiba Allah mula berbicara pasal kamu sesama kamu. Kamu sesama kamu, apa perlu kamu buat? Anda akan lihat, jangan sebarkan berita
sebenarnya kita tak sayang Nabi. Kalau benar kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan perhalusi macam mana karakter Nabi ya? Macam mana sikap Nabi kepada musuh politik? Macam mana sikap Nabi kepada orang yang tidak setuju kepada pendapatnya di dalam peperangan Badar? Macam mana sikap Nabi kepada orang yang tak setuju pendapatnya di dalam peperangan Uhud? Kita pula tak boleh terima orang berbeza pendapat dengan kita. Kita terus mengeluarkan perkataan yang kurang baik, apatah lagi melabelnya dengan label yang kurang baik. Sebenarnya bila kita melabel orang bil alqa, kita akan lalu ayat tersebut nanti. Bila kita melabel orang dengan label-label yang dia tak suka label tersebut, tapi kita keep consistently melabel dia dengan label tersebut, sebenarnya orang yang mengatakan di mulut dia sayang Nabi, hakikatnya dia tidak sayang Nabi. Kerana orang ini tidak memahami bagaimana sebenarnya karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada musuhnya, kepada kawannya, kepada lawannya. Jadi kita kena jujur bila kita kata kita sayang Nabi. Batu cantik surah ni. Kamu betul sayang Nabi? Buktikan kamu sayang Nabi dengan checklist yang seterusnya. Kalau kamu sayang Nabi, kamu takkan memecah belahkan persatuan orang-orang beriman dengan berita yang disampaikan oleh orang-orang fasik. Kalau kamu sayang Nabi, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Tengok bagaimana Allah menghubungkan setiap larangan-larangan itu dengan bayangkan Nabi ada di sisi kamu. Wa'alamu, ayat yang ke-7, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Betul bila kita mula menyebabkan hubungan sesama orang-orang Islam renggang, kita kena tanya balik, kalau Nabi ada, Nabi suka ke suasana macam ni? Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Kalau Nabi ada, adakah Nabi suka pendekatan sedemikian? Jadi surah Al-Hujurat sedang menyuruh kepada membina kekuatan umat. Ya tuan-tuan, kita mungkin berbeza fahaman fiqh, kita mungkin berbeza latar belakang pengajian. Saya agama, tuan-tuan profesional. Kita mungkin berbeza negeri. Saya daripada negeri air belau nasi dingin, air nasi belau air dingin. Tuan-tuan mungkin berasal daripada negeri yang cabai adalah satu keperluan dalam kicap, dan isteri saya orang Kedah. Tapi kita kena ingat, perbezaan ini bertujuan lita'arafu. Ayat tu ada di sini, lita'arafu. Lita'arafu artinya untuk menghargai perbezaan huruf. Kenapa orang Kedah suka benda pedas? Kenapa orang Kelantan suka benda manis? So kita sembah dalam bentuk rumah tangga. Jadi hargai. Kenapa kamu undi parti itu? Kenapa saya undi parti ini? Boleh kongsikan kepada saya. Kenapa kamu buat begitu? Bukan itu lebih baik? Kenapa kamu memilih pemimpin ini? Kenapa saya memilih pemimpin ini? Berdialoglah dengan matang. Apa keperluan untuk caci dan maki? Betul tak? Jadi biar kita berbeza fahaman fiqh. Mungkin kita ada pegangan fiqh kita. Ada orang ada pegangan fiqhnya. Ada orang baca kunut tak jelas, ada orang baca kunut jelas, ada orang baca basmalah, ada orang tak baca basmalah, ada orang buat apa, ada orang dapat 20, ada orang dapat 20. Perlu ke bergaduh? Hanya kerana kamu buat apa? Kita tidak perlu melabel orang yang buat apa, dan jangan memburukkan orang yang buat 20. Ketika kita bergaduh dalam perkara kunut, dia tak sembahyang subuh lagi Ramadan. Jadi surah ini mengemukakan keutamaan, mengemukakan prioriti yang umat ini sudah tidak beri perhatian. Alangkah indahnya surah ini kembalikan kepada umat Islam. Maka mereka berbeza pendapat seperti adik-beradik. Adik-beradik mana tak bergaduh? Saya tak suka betul lah adik saya. Asyik-asyik barang saya, biar bergaduh adik-beradik ini biasa lah. Tak boleh. Mana boleh adik-beradik kalau tak bergaduh? Jadi kita berbeza pendapat ni adalah satu keperluan.
Dengan berbeza pendapat berlakulah kematangan. Tapi cara kita berbeza, yang itu menjadi masalah pada orang Melayu di Malaysia. Tak belajar macam mana orang-orang di luar negara berbeza pendapat. Ya, kita kena belajar kadang-kadang daripada mereka bukan Muslim. Ya, kadang ada benda baik juga kita boleh belajar daripada cara mereka berbeza dan berdialog. Ya, okey. Itu perkara yang ketiga yang sebenarnya saya belum huraikan dengan terperinci. Secara terperinci, ayat yang ketiga ini Allah Ta'ala memerintahkan, jangan sekiranya kamu mendengar sesuatu berita yang disampaikan oleh seseorang yang fasik. Fasik berasal daripada perkataan fasaqa, merujuk kepada buah yang telah rosak. Busuk adalah buah yang telah rosak. Maknanya seseorang yang agamanya sudah rosak. Dan seseorang yang rosak agamanya ini telah menyebarkan sesuatu berita. Tuan-tuan kena ingat, orang fasik dia takkan sebut dalam WhatsApp yang disebarkan olehnya, dalam gambar yang diviralkan di IG-nya. Kadang akaun Facebook dia takkan tulis akaun Facebook fasik. Anda takkan mudah detect itu fasik. Ataupun cerita memburukkan seseorang, ataupun memburukkan sesuatu kaum, ataupun memburukkan sesuatu jamaah, ataupun memburukkan sesuatu madhab, ataupun memburukkan sesuatu parti politik, tetapi sumber dia takkan tulis sumber fasik. Anda memang susah nak tahu ini daripada orang fasik ke tidak. Pendek kata begini, bila sesuatu yang anda terima di phone anda yang anda tak tahu siapa yang menulis perkara ini, jangan sebar. Kita hari ini ada WhatsApp group CNP, copy and paste, jiran sebelah. Ini bukan budaya yang Islamik. Sepatutnya bila kita terima sesuatu mesej yang memburukkan seseorang, perkara yang perlu dilakukan adalah, walaupun kita tahu yang dia tengah burukkan adalah seseorang yang anda pun memang kebetulan tak suka, kita kena sebar kerana kebetulan orang-orang menyebarkannya. Tidak bermakna bila ramai orang sebar ia adalah benar. Tidak bermakna bila ramai orang pula viral ia adalah berita yang benar. Kerana seorang sekalipun, ayat ini fasik, seorang sekalipun sebar, tolong selidik. Apatah lagi satu organisasi merencana satu artikel untuk disebarkan, untuk memburuk-burukkan antara orang-orang Islam. Contoh, melaka-lakakan orang-orang Islam. Contoh. Jadi kita sebelum nak viralkan, hari ini hari viral, hari ini semua perkara sudah diviralkan, sharing, tagging, liking, antara cara menyebarkan sesuatu. Tolonglah berhati-hati. Ini cara mentafsirkan ayat ini. Tafsirnya ada dua. Satu tafsir dengan ilmu bahasa Arab, satu tafsir dengan perbuatan kita sendiri. Yang itulah ayat ini tafsirannya adalah, saya bila terima sesuatu mesej ataupun sesuatu yang di-forward daripada orang lain, selagi saya tidak tahu sumber dan kelihatannya bukan satu kenyataan yang bertanggungjawab, maka saya tak kasih tahu. Tetapi kalau ia adalah kajian yang wajar difikir-fikirkan oleh orang lain dan disebut sumber, maknanya penulis ini bertanggungjawab, dia bersedia untuk dikritik, maka anda boleh menyebarkannya. Tapi terlalu banyak berita yang kita sebarkan adalah berita yang bersifat tak tahu siapa tulis, tangan-tangan gaya keyboard warrior, apatah lagi menggunakan nama pendek. Kalau anda bertanggungjawab pada apa yang anda tulis, kenapa nak guna nama pendek sekali? Guna nama sebenar, supaya kami boleh bertanggungjawabkan. Anda kata begini fakta-faktanya, baik begini. Saya rasa saya nak jawab sulit. Contoh, saya nak beri contoh lah. Tapi katakan
banyak isu semasa je lagi, jadi tak selesa pula kita. Jadi, bila mereka menyebut fakta, anda mendapati, okey, dia baru disebut sumber. Tapi saya rasa, saya perlu jawab faktanya tak tepat. Faktanya tak tepat. Benarkah 250 juta dibelanja? Ini tak tepat. Saya perlu jawab isu ini. Itu contoh. Jadi penting kita bertanggungjawab kepada apa yang kita tulis. Dan kita perlu ingat saudara-saudari, walaupun sesuatu itu benar, kita kena tanya balik. Ini benar ni, berita ni benar ni, kajiannya adalah kajian yang benar. Tapi adakah aku bila sebar, ia memberikan kebaikan kepada umat ini? Yang kita kena fikir juga, kerana Allah kata, Tusibu qauman bijahal. Kamu kena fikir sekejap, adakah berita yang kamu sebarkan ini boleh menyebabkan sesuatu kaum hilang kawalan kepada yang mestinya? Jahalah berarti hilang kawalan kepada yang mestinya, menyebabkan bila berita ini disebarkan, berita ini tentang dia, dan kita sebarkan berita yang benar tentang dia, kadang menyebarkan bukan cara yang baik, walaupun ia benar, kerana ia boleh menyebabkan bulan yang telah viral beritanya ini jahat. Dia tak dapat kontrol emosinya, dia dah tak dapat tidur lena, dia sudah tak dapat nak memberikan perhatian kepada keluarga, isteri dan anak-anaknya. Kerana apa? Ceritanya sudah viral, walaupun ceritanya adalah benar, tetapi ia adalah keaiban yang telah disebarkan. Adakah itu kebaikan? Jadi fikirkan sejenak, adakah tindakan saya menyebarkan berita ini adalah kebaikan untuk dia yang ada di dalam apa yang saya mahu sebarkan? Cuba letakkan diri kita di tempat orang yang kita nak sebut namanya di dalam mesej yang kita mahu viralkan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan sepatutnya kamu kena ada satu prinsip, di mana adakah berita yang kamu sebarkan ini kelak nanti boleh menyebabkan kamu menyesal, kerana kamu menyebarkan dalam keadaan fa'altum. Fa'altum ni maknanya kamu lakukan tanpa sedar, kamu lakukan kerana pergi Prof, insyaAllah, kamu sebarkan dalam keadaan tidak sedar diri, kamu sebarkan kerana gairah, kerana emosional, kerana ikut-ikut kepada seronoknya artikel ataupun mesej itu menghentam seseorang ataupun sesuatu pihak yang memang kamu selama ini tidak senang. Jadi kita kena ada prinsip akhlak dalam hal ini. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita pelajari, sebelum itu tuan-tuan, saya nak kita singgah sekejap ayat 8. Perasan tak ucapan antara tarawih? Allah minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmatan. Sebenarnya ucapan itu diberikan, dia menyebabkan anda insaf dan sedar, adakah saya yang bertarawih ini sudah menjaga kesatuan jamaah tarawih, atau saya tergolong daripada golongan yang menyebarkan berita-berita yang menyebabkan perpecahan makin parah antara jamaah tarawih. Sedangkan lepas tarawih kita baca ayat ni, Fadlan minallahi wa ni'mah. Sedangkan nak sampai kepada ayat ni, Allah menegur berbagai perkara tentang akhlak. Nampak ya? Jadi harap-harap ucapan ini lebih memberikan makna kepada anda yang melafazkannya. Lihat. Okey, yang keempat, damaikan antara dua pihak yang bertelaga. Dan ini tugas yang paling sukar. Tugas ini bukan bermakna tuan-tuan jadi SPR ni. Tugas yang sukar nak dilakukan. Tetapi tuan-tuan, inilah perkara yang sangat dituntut oleh surah Al-Hujurat. Iaitulah apabila ada dua kumpulan dan Allah sendiri menamakan dua kumpulan ini adalah dua kumpulan yang beriman. Allah tak kata satu kumpulan beriman, satu kumpulan kafir. Allah tak kata satu kumpulan beriman
kumpulan tidak beriman. Allah sendiri mengiktiraf kedua-dua kumpulan ini beriman. Maka sekiranya kamu mendapati dua kumpulan mukmin ini sudah mula berkelahi, sudah masuk berita-berita yang mereka percayai, menyebabkan mereka mula prasangka buruk kepada kaum mukmin yang satu lagi, sehingga ia talu, sehingga mereka mula mengangkat senjata, sudah mula bersedia untuk membunuh, menumpahkan darah. Maka tolong damaikan antara kedua-dua kuat ini. Anda jadi orang yang objektif. Anda tak boleh kata saudara daripada pihak A, saudara beriman, saudara di pihak yang benar, dan saudara daripada pihak B, saudara kurang sikit iman. Ya, saudara tolonglah insaf, saudara tidak berada di pihak yang benar. Saya tidak ada apa-apa kecuali perantara saja antara kalian berdua. Ini bukan perantara, ini dah baris daripada Allah. Sebab itu, orang yang benar-benar perantara, orang yang benar-benar pendapat, beriman. Masya Allah, jasa kamu kepada agama ini sangat besar. B pun beriman, jasa kamu kepada agama ini pun besar. Tetapi tolonglah, perangai ini tidak membantu, saudara, perangai ini tak membantu. Siffin adalah pengajaran yang paling besar kepada kita. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, kedua-duanya sahabat besar Nabi. Jangan kafirkan mereka. Jangan kita mengatakan perkara yang tidak baik kepada sahabat-sahabat besar Nabi. Ia adalah perkara yang di luar kawalan ketika peperangan itu berlaku. Ya. Semoga Allah mengampunkan kedua-dua belah pihak yang berbeza pendapat sehingga membawa kepada yang peperangan Siffin. Baik. Dan ayat ini belum berakhir ya. Dan sekiranya dua pihak A dan B tadi telah berjaya didamaikan, ada perjanjian, alhamdulillah, dan anda sebagai pendamai, anda sebagai judge, sebagai hakim yang berjaya mendamaikan, tiba-tiba 2-3 hari selepas itu ada seorang dua daripada pihak A atau pihak B wahad. Mereka khianat perjanjian yang telah mendamaikan dua kaum mukmin. Maka 2-3 kerat orang ini adalah bughah, bahat. Ya, disebut di dalam ayat ini sebagai pengkhianat kepada perjanjian yang mendamaikan, penderhaka. Maka kepada mereka yang bughah ini, maka semua kamu mesti berani hingga dia kembali kepada Allah. Apa makna perintah Allah di sini? Allah perintahkan mereka tepati perjanjian yang telah mendamaikan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya saya beri contoh ya, A dan B berdamai dengan satu perjanjian dan saya C, iaitu pihak neutral perantara. Tiba-tiba 2-3 orang daripada pihak B langgar perjanjian dan serang mulut dan mula serang peribadi pihak daripada A. 2-3 orang daripada B langgar perjanjian serang pihak A. Faqatilu maknanya apa? Bukan sekadar saya kena perangi 2-3 orang daripada pihak B, tetapi C kena bergabung dengan A untuk memerangi B yang mengkhianati perjanjian. Berikan peringatan kepadanya untuk menepati perjanjian. Kerana dua kumpulan mukmin ada benda mereka berbeza pendapat tetapi ada titik persamaan. Lalu kita C mengingatkan titik persamaan ini. Tak ada sebab untuk mengangkat senjata dan berperang. Tetapi tiba-tiba ada orang wahad, maka semua A dan C mesti mengingatkan dia untuk kembali kepada perjanjian. Kerana menepati perjanjian adalah amrillah dalam ayat yang ke-9 ini. Dan sekiranya 2-3 kerat daripada pihak B itu kembali ba'at
kembali pada perjanjian, fa aslihu bainahuma bil adli, maka damaikanlah semula mereka dengan sabar dan adil. Sebab kita si di pada awalnya betul, tapi bila ada orang langgar perjanjian, si pun jadi marah. Betul tak? Aku buat perjanjian ni supaya orang berdamai. Yang kau langgar perjanjian ni, sekarang bukan dia saja marah, aku si pun marah. Jadi manusia aku macam ni langgar perjanjian. Tetapi Allah kata bil adli wa aqsitu. Ini penting. Keadilan ini maknanya kita cuba sedaya upaya untuk meminta dia mematuhi perjanjian dengan kesabaran dan keadilan. Jadi jangan kita emosional meskipun kita dilihat perjanjian yang kita menerai itu dilanggar oleh pihak yang tertentu tersebut tadi. Yang kelima, dan sebelum yang kelima, tuan-tuan, satu perkataan yang indah daripada ayat 10 ini adalah ikhwah. Macam mana supaya tak bergaduh sesama sendiri? Macam mana supaya kita ni bila berbeza pendapat, kita boleh fokus pada titik persamaan? Kan? Tuan-tuan, apa titik persamaan bila kita berbeza pendapat dengan seseorang dalam perkara-perkara fiqh? Dalam perkara-perkara seperti politik, apa benda yang boleh menyebabkan kita boleh kekal dengan perjanjian titik persamaan dan tidak terlalu berkelahi dalam perkara perbezaan? Inilah ayat yang boleh menyebabkan kita rasa kita adik-beradik. Kita boleh bergaduh, tapi bergaduh kita tak sampai maki Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bulatkan perkataan ikhwah, kerana ikhwah bukan bermakna ikhwah ni saudara-saudari, adik-beradik kandung. Itu makna ikhwatun. Tetapi ikhwah dia adalah adik-beradik seagama, saudara seagama. Bila seorang non-Muslim masuk Islam, maka kita panggil mereka ikhwanukum fiddin. Kamu saudara kami sekarang. Kamu dengan kami sudah tiada beza. Hak kamu, hak kami. Darah kamu, darah kami. Wajib kami jaga darah kamu sebagaimana kami jaga darah kami. Tetapi ikhwah, dia adalah adik kandung kamu, abang kandung kamu, seperti saudara-saudara Yusuf. Jadi Allah Ta'ala tak kata sesama mukmin sebenarnya adik-beradik, ayah satu, mak satu. Apa makna ayat ni? Sebab tu Allah yarham Tok Guru ni Aziz, Pak Guru Kelantan, dia selalu kata kita ni biar beza, tetapi kita kena ingat bapa kita sama, bapa kita saya semua. Tu Adam tu Hawa, Adam dan Hawa min dzakarin wa untha, min dzakarin wa untha. Kita berasal daripada seorang lelaki, seorang perempuan, seorang ayah, seorang mak. Maknanya kita jadi beradik. Lalu kalau saya memilih pendapat fiqh yang lain, kalau saya memilih pendapat politik yang berbeza dengan pendapat kamu, maka janganlah marah sangat. Just perbezaan pendapat berdasarkan apa yang terbaik untuk saya, Pak. Apa yang terbaik untuk saya, Dek. Apa yang terbaik untuk saya, Kak. Tapi kita still one big family. Tahu sekali maaf saya batin kan. Jadi jangan sampai hilang kawanan jahalah. Jangan sampai hilang kewarasan, sampai ke tahap kafir mukafir, sampai tahap munafik munafikan. Sedangkan kita adik-beradik, kita tak akan sanggup sampai ke tahap ia menyebut perkataan-perkataan yang kurang baik pada adik-beradik kita. Orang yang tak boleh anggap mereka bertarawih bersama, mereka tak boleh anggap mereka berjamaah, solat jamaah kiri dan kanan bersama sebagai adik-beradik. Mereka ni sebenarnya hatinya kasar. Mereka seperti Bani Tamim, hatinya kasar, hatinya tak lembut. Maka lembutkanlah hati ya, lembutkanlah hati dengan kembalikan menghayati pesan-pesan Allah dan Rasulnya.
Quran dan Sunnah yang menjadi pesan daripada ayat pertama dan kedua tadi ya. Okay. Kembali kepada perkara yang kelima. Perkara yang kelima, jangan kata depan sesuatu kaum aku lebih baik daripada orang. Ini bongkar, ini sombong, ini perangai iblis, ana khairun minhu. Depan-depan Nabi Adam ni boleh boyak dah betul. Okey, kalau kita kata di depan, dia tanya ni kat mana tu? Bukan nak dia tanya satu saja. Itu contoh yang kamu ni kenapa hitam sangat dia? Kamu ni kenapa hitam sangat? Ini gasah. Kamu tu pendek sangat ketot. Mat ketot. Kita panggil dia mat ketot. Ini sahriyah. Ini hina daripada tempat Tuhan. Jangan buat begitu. Ya, jangan buat begitu. Dan menariknya dalam ayat ni, wanita yang beri perhatian ya. Wala nisa'un min nisa'in. Allah cipta lelaki dan wanita. Allah tahu mana kelemahan lelaki, mana kelemahan wanita. Wanita biasanya kelemahannya pada perutnya. Kau tahu tak, dia pakai tudung apa tadi? Ya Allah, tudung dia gelap aku tengok. Yang mudah untuk mulut bercakap tentang kelemahan orang. Omak, bukan puan-puan di sini insya-Allah. Tetapi di luar sana ada ramai yang jenis mulut tak berkuasa. Ya. Jadi jaga mulut kerana Allah sebut secara khusus wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Jangan sekali-kali kata pada orang aku lebih baik daripada kamu. Aku sendiri effort flat okey. Kau setakat 2.5. Aku barang tu. Jangan nak gagahkan orang tu. Jangan kita rasa kita lebih senior di UMT, lalu yang lebih junior mengikut segala perintah kita. Jangan rasa begitu. Ini makna yaskhar. Terang-terang kita kata kamu tu baru setahun jaga kat sini. Aku ni dah rasa asam garam paling manis diabetes lagi dekat sini. Kau siapa nak bagi nasihat kat aku? Yaskhar, depan-depan. Tetapi ada orang dia hina di belakang. Di belakang tapi dia kutuk, dia aibkan. Yang kita tak panggil yaskhar, itu dia panggil lumazah. Perkataannya ada di sini. Ayat yang sama. Talmizu. Wailul likulli humazah. Kaki pukul. Lumazah. Kaki cerca maki belakang tapi. Jadi tuan-tuan, jaga-jaga ya. Yang kelima, jangan cerca orang terang-terang. Jangan hina orang depan-depan. Dan yang keenam, jangan cerca orang di belakang. Jangan aibkan orang di belakang-belakang. Okey? Kau tahu tak dia tu ya Allah, mulut dia ya Allah pusing. Itu contoh. Ya. Orang yang melakukan lumazah. Wala talbisu anfusakum. Menarik ya ayat Quran. Wala talbisu anfusakum. Menarik. Saya menjagakan wala talbisu ba'dukum ba'da. Jangan kamu cerca ataupun mengata di dalam diam, berbisik-bisik antara satu sama lain. Tapi Allah kata jangan kamu mengata secara rahsia kepada diri kamu. Subhanallah. Bulatkan perkataan anfusakum. Quran ini sangat halus perkataannya. Maknanya apa? Kalau kamu tak suka orang sebut keaiban kamu secara rahsia-rahsia, dia tak sebut direct pada kamu,
maka kamu jangan buat pada orang lain benda yang sama. Sebab kalau kamu mengutuk seseorang kepada 2-3 orang dan tak beritahu direct kelemahannya, apa kata dia buat perbuatan yang sama kepada kamu? Kamu suka ke tidak? Kamu tak suka kan? So train others as you want yourself to be treated. Ni maksud Ampu Saku. Kalau kamu tak suka, jangan buat benda yang sama pada orang. Itu law of nature. Subhanallah, cantik perkataan ini. Dan makna yang seterusnya, ini tafsiran kedua para ahli ulama dan mahkam milik tafsiran ini. La talmizu anfusakum. Jangan kamu di depan cermin demoralize diri kamu. Jangan kamu di depan cermin mengutuk diri kamu. Sebab kamu bila mengutuk diri kamu, kamu tak kutuk depan orang lain, kamu kutuk pada diri kamu sendiri. Aku ni, ya Allah, memang bodoh lah. Aku ni memang hitam lah. Aku memang tak cerdik lah. Jangan meruntuhkan confidence. Kerana Allah memberikan kepada anda potensi yang jauh lebih hebat daripada apa yang anda sangka. Cuma yang anda belum temui. Macam secara motivasi kan. Tapi itulah gambarannya. Allah Ta'ala nak kata, jangan lemahkan moral kamu sendiri. Dengan ucapan kamu, Allah beri kamu bakat, Allah beri kamu potensi. Jangan kerana tak dapat perfect, kamu rasa diri kamu lemah. No. Kamu ada bakat di tempat yang lain. Cari dan gali. Okay. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang Allahumma salimna. Ya Allah, selamatkan kami daripada penyakit yang lebih berbahaya ini. Iaitulah memanggil seseorang dengan panggilan yang baik. Al-Qab ni panggilan yang baik, tetapi dengan cara nafzul, dengan cara tanah baju, dengan cara yang boleh menyebabkan orang yang mendengar gelaran baik itu respon dengan cara yang benci. Atau mungkin perkataan yang boleh menjelaskan makna ini adalah sarkastik. Contoh, genius, come here. Budak tu pelajar yang paling corong dalam kelas. Dan boleh jadi bukan tuan-tuan ni, insyaAllah. Tetapi kadang kita mungkin terlanjur, kita rasa benda itu tak salah. Kerana budak tu tak beri perhatian dalam kelas, dan kita kata, hey genius. Dalam hati kita, genius sangat, 2.5 flat 2.5 sedikit. Genius adalah al-qab, perkataan yang baik. Tetapi cara kita panggil adalah tanah baju. Cara panggil dia boleh. Jadi jangan buat begitu. Contoh, orang tu datang awal, pukul 9 dah dekat masjid. Dan kita datang 9.30. Kawan kita tu pukul 9 datang. Kita terkejut dah tengok dia datang awal. Kita tak pernah nampak dia datang awal. Hari tu dia datang. Lalu kita kata, awal datang. Awal datang, dia al-qab, dia satu pengiktirafan, tapi intonasi bahasa boleh menunjukkan sarkastik. Awal datang. Lalu orang yang mendengar tu akan kata, kau ni pahal tu tak puas hati, apa tak awal tu? Cantik aku. Perkataan tu betul, tapi cara memek tu menunjukkan dia nak hina sebenarnya. Allahumma la taj'alna minhu. Ya Allah, jauhkan kami daripada tanabus. Tanabus. Kadang-kadang kita berseloroh tuan-tuan kepada makmum, tapi ada makmum terasa hati tak? Kita kena jaga betul-betul mulut kita. Kan? Bagi contoh saya maksud menjadi peserta kan. Jadi bercakap di depan tu ialah, Ustaz, tapi lepas daripada sesi itu saya tidak melakukan talmizu. Saya pergi tegur Ustaz. Bila saya tegur direct, saya tidak talmizu. Kalau talmizu, saya akan sebut kepada 2-3 orang kawan saya, kata Ustaz tadi, ya Allah. Boleh dikata. Tuan-tuan semua, tuan-tuan catat kan? Tuan-tuan catat yang besar sampai kan? Dia sebut tu memang dalam keadaan peserta dan catat.
boleh dia kata, tuan-tuan ya, kelihatannya tuan-tuan semua saya tak mahu ya. Itu bukan pengiktirafan, itu sarkastik. Jadi mulut ni kena jaga. Benda kecil macam tu ada orang yang terasa hati. Dan bila orang terasa hati, dia tak datang dan ceramahkan berpala. Lama pun min hawli. Benda kecil tuan-tuan tapi jaga dia. Lebih baik perkataan ini pilih adalah tuan-tuan. Apa kata tuan-tuan catat apa yang saya sampaikan? Itu kan lebih sopan daripada mensarkastikan jamaah yang memang ada sebab untuk tidak mencatat. Mungkin kerana penat, catat baiklah sikit. Inna ba'dha nak ithm. Berapa banyak satu guru ada dosa. Nah, kamu yang berbicara itu telah bersangka buruk kepada jamaah. Betul kan? Bagi itu contoh Kemudian yang keberapa tuan-tuan? Yang ke-8. Yang ke-8. Jauhi sangka buruk. Kita tahulah semua yang disentuh oleh surah ini puncanya satu sahaja, dan Allah menutup tirai penghujung surah Al-Hujurat ini dengan perkara yang jadi punca kepada segala masalah, prasangka. Ya, bila kita tengok seseorang ini, kita dah ada prasangka. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih Islam daripada dia. Saya lebih mendapat petunjuk daripada dia. Saya lebih lama daripada dia. Jadi prasangka sebegini disebut sebagai wan. Dan ketahuilah, kebanyakan wan ini adalah dosa yang dibisikkan oleh syaitan. Maka janganlah kita bersangka perkara yang bukan-bukan. Lebih baik bersangka baik saja. Lebih baik bersangka baik saja. Ya, kalau saya ayah atau mak melihat anak menelpon seseorang lama sepak dan didapati pukul 11, telefon lama bulan demi bulan, saya wajib tanyalah, telefon Sabrion, aku ayahmu, aku makmu, mu telefon kewek Sabrion, berbelah tak mahu ada telefon malam-malam ni. Dah, saya telefon kawan saya yang lelaki. Oh, okey. So kat situ dia tak termasuk dalam prasangka buruk. Ya, sebab ayah mak dia wajib tahu apa ayah, apa anak nak buat. Tetapi kalau kita kawal, kalau kita tak kawal sangka ni, dia boleh menyebabkan ada masuk ke peringkat tajassus. Kita mula nak mengintip dia telefon siapa sebenarnya. Dalam phone dia, apa miss call terkini beliau. Kita buka laptop dia, apa yang terbaru ada di desktop dia. Ini bila dah ada prasangka buruk, anda mula mengumpul bukti sampai sanggup untuk skodeng, sampai sanggup untuk mengintip namanya tajassus. Sepatutnya orang mukmin kata apa? Dia takkan sibuk cari kelemahan orang. Dia akan sibuk cari kelemahan dirinya. Dia takkan sibuk mengaibkan orang. Dia akan sibuk melihat keaiban dirinya. Ini yang sepatutnya. Tapi tiba-tiba ada orang yang sangka buruknya terlalu tebal kepada orang lain, lalu dia mencari bukti untuk menunjukkan prasangkanya ada asas. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ya, banyakkah bersangka baik pada orang dan tidak ada buktinya pada bersangka baik. Contoh ya, kita melihat seseorang belum berwuduk, ya, sedang bersama dengan awetnya. Lalu bagaimana cara kita nak menegur perbuatannya yang couple tersebut? Kalau dari awal-awal lagi kita sudah sangka buruk, mereka tidak mendapat hidayah, mereka lebih rendah martabatnya daripada saya. Mereka berduka dalam bahaya di pipi orang api neraka. Mereka hina di sisi Allah. Hello, kamu tahu kat mana mereka lebih hina di sisi Allah? Cuba sabar saja. Jangan apa yang relaku. Kalau kamu sabar ini lebih baik daripada buat sebarang jasmah. Apa kata melihat mereka tanpa sebarang prasangka?
Watawasau bil haq. Makna watawasau adalah kamu lihat mereka dan kamu sama. Aku dengan kamu tiada beza. Kita dua-dua hamba Tuhan. Kita dua-dua manusia diberikan Allah akal, hati, budi dan perasaan. Pasti kamu ada kelebihan, saya ada kelebihan. Jadi anda cuba melihat pada manusia itu dia ada kelebihan dia. Jadi bila anda melihat perkara yang baik, anda tidak akan terbau-bau kepada memulakan kekurangan dengan perkara-perkara yang buruk. Anda tak akan memanggil orang-orang yang kafir dengan dia ayyuhal kafirun, ya ashaban nar. Tidak. Tetapi anda akan mulakan dengan perkataan yang penuh dengan kasih sayang. Ini cara Nabi kepada seseorang yang kencing dalam masjid, berbeza dengan cara Umar. Ini cara Nabi kepada pemuda yang mengaku dirinya berzina dan pemuda yang mahu berzina. Nabi berbeza daripada Umar. Ucap kepada Nabi. Jadi tuan-tuan, alangkah baiknya kalau kita bersangka baik. InsyaAllah walaupun mereka kampung sekarang, tetapi siapa tahu kalau aku dekati dia orang, kalau aku tidak putus hubungan silaturahim dengan dia orang, mereka jauh lebih baik daripada aku. Sebab kita kena ingat, kerana sangka baik Nabi lah Abu Sufyan, Ikrimah, Khalid. Abu Sufyan, Ikrimah, Khalid bertukar daripada la'natullah di perang Uhud kepada radhiyallahu anhu bila mereka wafat. Nabi tahu mereka dalam peperangan Uhud, tapi Allah didik Nabi tolong sangka baik pada dia orang. Mereka boleh jadi lebih baik daripada sahabat-sahabat yang lain di kemudian hari. Maka jangan ada judgement. Mereka akan kekal sebagai kafir. No, kau tak tahu mereka akan mati sebagai siapa. Maka lebih baik memandang mereka tanpa sebarang prasangka. Yang ke-9, jangan mengintai. Jangan mencari-cari kelemahan orang. Cari kelemahan diri. Dosa yang dilakukan secara tertutup adalah lebih baik daripada dosa yang didedahkan ke khalayak awam. Syarak mengambil berat dosa yang didedahkan, yang dipromosi, yang menaja orang lain untuk melakukan, yang merangsang orang lain untuk melakukan. Sebab itu perzinaan yang dikenakan hukum had atau hudud adalah apabila perzinaan itu sengaja didedahkan kepada 4 orang yang elok sahaja iman-iman mereka. Maknanya ada 4 saksi, tetapi mereka menonton perzinaan itu, maka pelaku perzinaan dijatuhkan hukum had. Sebab mereka bukan sekadar nak berzina, mereka nak merangsang orang yang berzina. Maka orang yang mahu mempromosikan dosa ini syarak sangat tepat hukumannya. Tetapi kalau dia melakukan dosa secara sulit, kita memohon kepada dia untuk bertaubat kepada Allah. Allah boleh sahaja menerima taubat mereka terlanjur. Kita beri harapan kepada mereka. Kita beri harapan kepada mereka. Kita menggesa mereka untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Sebab itu dalam kisah Ma'is bin Malik, kisah yang popular dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengelakkan daripada mengakui Ma'is melakukan perbuatan tersebut. Tetapi Ma'is, dia tak senang Nabi mengelakkan. Dia nak Nabi jatuhkan juga hukum had. Dan akhirnya apabila Ma'is bersungguh untuk dijatuhkan hukum had, Nabi tiada pilihan melainkan mengiktiraf kemahuan Ma'is. Asalnya Nabi tak pandang pengakuan Ma'is kerana kau melakukan tanpa dilihat 4 saksi. Maka mohon ampun pada Allah. Tapi kerana dia mahu dijatuhkan hukum had juga, kerana dia mahu taubat, dia benar-benar taubat nasuha, Nabi tiada pilihan melainkan dijatuhkan hukum had. Yang ke-10, jangan mengumpat. Jawatan ribah. Mengumpat, kerana orang yang mengumpat ini sebenarnya mereka makan daging adik-beradiknya sendiri dalam keadaan adik-beradiknya dah mati. Adik dan mati dan kau nak makan dagingnya. Ini perbuatan apa ya? Dah lah tu adik sendiri dah mati, kau nak makan dagingnya sendiri.
jijiknya perbuatan, demikianlah jijiknya perbuatan mengumpat. Tuan-tuan, demikianlah surah ini membina sistem akhlak yang sangat komprehensif, dan ialah surah akhlak yang saya harap sangat wajib dihafal oleh anak-anak kita. Tolonglah ya, saya harap surah ini menjadi hafalan. Kalaupun tidak kita, tetapi anak-anak kita sebagai benteng yang kukuh kepada mereka untuk melalui kehidupan sebagai seorang muslim dan mukmin di atas muka bumi Allah. Yang ke-11, yang terakhir sekali adalah hubungan dengan non-muslim adalah hubungan yang mesti dilihat sebagai hubungan untuk memahami mereka dengan lebih mendalam, memahami uruf, culture, cara mereka berfikir, bahasa ni Umar manakah. Jadi tuan-tuan sekalian, ada hikmah ya, ada hikmah selepas 9 Mei. Ya, kita cuba melihat dengan kacamata hikmah. Jangan melihat dengan kacamata ancaman. Iaitulah hikmah yang mungkin Allah Ta'ala nak kita tafsirkan ayat ini secara bersama-sama. Iaitulah, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, muslim dan non-muslim di Malaysia, kamu masyarakat majmuk bukan? Maka jangan berkelahi, jangan terlalu rasis, jangan menjadi orang yang terlalu tak suka tengok bangsa lain lebih maju daripada bangsa sendiri. Buang rasa cemburu, buang sangka buruk. Ayo, mari Cina memahami Melayu, mari Melayu memahami Cina, mari Cina memahami, mari Melayu memahami India, mari India memahami Cina. Saling memahami. Lita'arafu bukan sekadar siapa nama kamu? Nama saya Syahri. Siapa nama kamu pula? Nama saya Ahjong. Nama saya Gopala Krishnan. Lita'arafu bukan sekadar berkenalan. Lita'arafu adalah memahami uruf, cara fikir orang Tionghoa, cara fikir orang India, cara fikir orang-orang yang meskipun berbeza agama, tapi macam mana dakwah nak sampai? Kalau kita tak faham hati budi diorang, kalau kita tak faham cara mereka berfikir, jadi semuanya memerlukan engagement, semuanya memerlukan dialog. Dan ayo kita membina Malaysia yang lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa 5 minit saja, tinggal jam 12. Saya berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada baiknya. Saya mohon maaf ya kalau saya ada perkara-perkara yang saya dilihat berpolitik. Saya tidak sekali-kali berniat sedemikian, kerana saya sangat mementingkan supaya kita tidak menjadikan politik sebagai sebab untuk kita berpecah. Ya, semuanya sudah berlalu. Mari kita membina Terengganu yang baru. Mari kita bina Malaysia yang baru dengan semangat kekitaan, dengan semangat Suratul Hujurat, insya-Allah, dengan semangat Ramadan dan Mubarak.